Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey. Soalan dari WhatsApp, minta Ustaz jelaskan beza samak dan sertu. Ada macam-macam pandangan pula. Samak dan sertu, ya. Kalau yang sebelum ni lah, yang sebelum ni memang satu video yang saya up dalam ML Studio, termasuk juga lah dalam saya punya YouTube channel pun Ustaz Amir Halal juga, bila saya kongsikan tentang bagaimana bulu babi, bagaimana kulit babi dan juga haiwan yang najis yang mughalazah, termasuk juga ada yang bertanyakan kepada saya tentang kalau kata orang yang pegang najis mughalazah ini, ya, bagaimana, haruslah kita samak ke kita sertu, ya. Baik. Pertamanya kita kena perlu faham perbezaan istilah samak dan sertu. Samak dan sertu, ya. Baik. Kalau sebelum ni, saya ingat masa saya sekolah dulu, sekolah menengah, cikgu dan juga ustaz dan juga dalam buku teks pun masih lagi menggunakan istilah samak, ya. Jadi apabila kita telah membuat kajian dan juga dengan pandangan-pandangan ulama yang lain dan juga telah diputuskan oleh fatwa kebangsaan, maka istilah yang tepatnya adalah dia menggunakan istilah sertu. Ini istilah sertu. Sebab tu dalam kamus dewan, istilah sertu ini adalah kaedah penyucian untuk najis yang terkena najis mughalazah. Yang terkena najis mughalazah, yakni najis berat. Ya, kalau kata kulit kita, anggota badan kita, peralatan yang kita gunakan, ya, terkena najis mughalazah, yakni najis anjing dan juga babi ini, maka bagi pandangan dalam mazhab Syafi'i ini, maka kita perlulah, ya, wajib untuk kita buat proses sertu. Digunakan istilah sertu. Sertu ini adalah kaedah penyucian untuk najis mughalazah. Najis mughalazah dengan 1 kali air tanah dengan 6 kali air mutlak. Sebab tu dalam garis panduan sertu menurut perspektif Islam yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, termasuk juga yang telah di endorse oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan, bahawa kalau kata sesuatu yang terkena dengan najis mughalazah, maka perlulah dibuat proses sertu dengan mengambil hadis daripada baginda SAW, bila bekas satu kamu yang dijilat dengan anjing. Iza walakul kalbun, bila bekas kamu dijilat dengan anjing, maka faksiluh, maka kena basuhkan bekas itu dengan apa? Ulahunna, dengan sabamarat, dengan 7 kali basuhan, ulahunna biturab, salah satunya dengan air yang menguningi air tanah ini. Maka dalam hal ini diambil keputusannya, dia buat hukumnya, maknanya apa jua pun yang terkena dengan najis mughalazah, maka wajib kita kena sertu, ya. Termasuk jugalah apabila kita pegang anjing, juga wajib kita kena sertu. Termasuk jugalah kita terkena dengan babi, dengan bulu babi, dengan kulit babi, walaupun ada pelbagai pandangan. Bila saya keluarkan video yang tentang mengenali kulit dan juga bulu babi itu, ramai juga yang mengatakan ini ke hukum mana ni. Jadi saya berpegang kepada fatwa, kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Itulah yang diamalkan di Malaysia sejak zaman berzaman lagi. Maka dalam hal ini kita meraihkan pandangan dalam pandangan mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Malaysia ini, ya. Baik. So
wajib kena proses sertu dengan 1 kali air tanah dengan 6 kali air mutlak untuk anggota luar badan, bukannya dalam. Sebab tu bila kes yang kata dengan yang kes DNA babi tu ada orang kata, Ustaz kalau gitu kami kena samak usus kami kena sertu usus kami kena minum air tanah. Yang itu bukan. Itu tak perlulah sampai ke tahap ini. Yang perlu kita sertu adalah luaran yang boleh, termasuk juga mesin yang boleh kita sertu. Kalau kata sampai tahap yang kata ada kes yang sertu ini mesin yang tak boleh kena air, maka boleh kita lap gitu saja, lap dengan buat dengan air yang bukan air yang pure. Sebab tu proses sertu ini lebih kepada konsep ta'abudiyah, satu perintah. Sertu hanya sekali saja, dia tak boleh nak berulang-ulang kali. Yang ni sebab tu sekarang ni dia dah menjadi satu industri sertu dah, dengan orang yang nak sertu kapal, orang yang nak sertu kilang sebagainya. Dia juga memerlukan kemahiran dan kaedah yang betul. Kita tak mahu ada orang yang bila diarahkan proses sertu dengan ambil air tanah dan sebagainya, campur tanah dengan tanah yang 7 lapis bawah tanah liat berpancur, simbah dalam mesin yang harga berjuta-juta ringgit, maka rosak. Maka orang akan melihat bahawa Islam ni sesuatu yang membazir, sesuatu yang menyusahkan. Sebab tu orang yang nak membuat proses sertu ni hendaklah dia buat dengan cara yang betul. Tengok kepada garis panduan sertu menurut perspektif Islam yang dikeluarkan oleh pihak JKIM. Itu tentang sertu. Baik. Samak pula bagaimana? Samak ni adalah kaedah penyucian untuk kulit. Untuk kulit haiwan yang diharamkan makan. Maka kita boleh buat proses samak. Selain daripada kulit anjing dan kulit babi najis mulazah. Kalau kata kulit babi, kulit anjing, kita buatlah proses samak sekalipun, memang tak boleh. So dalam hal ini kita boleh contohnya kulit buaya kan. Kulit buaya adalah haiwan yang diharam untuk kita makan. Sebabnya selain daripada dia adalah pemangsa, dia juga haiwan yang disebut sebagai haiwan dua alam. Haiwan dua alam. Jadi dalam haiwan dua alam ni dia bertelur di darat. Contohnya buaya dia bertelur di darat. Dia masuk dalam air, kemudian naik ke darat. Dia akan menjadi buaya darat. Buaya darat lagi haram ada. So dalam hal ini memang kita haram makan daging buaya, makan kulit buaya. Tetapi kulit buaya ini boleh kita manfaatkan. Ambil kepada satu hadis baginda SAW apabila seorang perempuan yang bela kambing, yang bela kambing, kemudian kambing dia ni mati. Apabila kambingnya mati itu dibuang. Dibuang begitu je. Sebab dianggap sebagai bangkai tanpa disembelih. Kemudian Nabi kata, mengapa engkau buang kambing itu? Maka perempuan ini mengatakan bahawa India adalah bangkai. Maka Nabi kata apa? Nabi kata yang haram makan kulitnya itu boleh dimanfaatkan. So dengan kaedahnya lah samak. Samak kita buang lendir dia, buang darah dia, keringkan dia sebagainya. Ada orang yang menggunakan kulit akasia, kulit daun yang boleh bersifat tajam sebagainya. Hari ini orang nak gunakan asid. Maka dalam proses-proses ini dia boleh yang najis tadi boleh bertukar kepada yang tidak najis lagi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ini juga disebut sebagai istihalah. Istihalah dalam pandangan mazhab Syafi'i. Boleh buka dalam kitab Fiqh Islam Wadilah tu karangan Dr. Wabah Zuhaili, juga Fiqh Syafi'i juga sebut tentang kaedah sama juga istihalah yang transform. Dia memang bertukar daripada benda yang najis. Bila dah berlaku kaedah pembersihan, pemprosesan ini, maka yang najis jadi dah bertukar kepada yang tidak najis lagi. Sebab tu orang yang pakai kulit kan, pakai tali pinggang kulit,
yang pos kulit, kasut kulit. Maknanya kalau kita nak solat, tidak perlu kita risau dah tentang kita nak perlu buka lagi tali pinggang, buka pos kan. Kadang-kadang kita buka tali pinggang, dah seluar longgar. Bila buka tu, bila angkat Allahu Akbar, dah jatuh. Dah jatuh seluar, nak kena pegang balik kan. Kemudian pos pula letak depan, bila kita sujud tengok angkat dah tak ada hidang semua. Jadi kita kena faham bagaimana Islam itu mengajar kita dengan kaedah yang mudah. Jadi dalam hal ini sama adalah kaedah penyucian untuk kulit, serta kaedah penyucian untuk najis mughallazah, anjing dan juga babi. Ini yang terkena kepada anggota badan kita, atau juga yang orang yang duk pakai kasut kulit babi, pakai kasut kulit babi, ialah asasnya kalau kata kering dengan kering memang tidak perlu untuk kita sentuh. Tapi sejauh mana kita merasakan bahawa ianya kering, kadang-kadang perlu. Kecuali memang kita pakai stokin sebagainya yang tak kena kepada kulit babi, ini lain cerita. Ini saya ambil daripada pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, Hanafi yang tu saya tak nak sentuh sebab khilaf mazhab ini tuan-tuan dia akan menyebabkan kita agak terkeliru. Saya ambil fiqh waqi' yang berlaku di Malaysia ini, maka itulah yang seharusnya kita pegang. Boleh rujuk fatwa-fatwa dalam ismaf di JAKIM, tu nama web JAKIM, tentang bagaimana hukum-hukum yang berkenaan dengan setu, dengan yang terkena najis mughallazah ini. Mudah-mudahan ianya dapat pencerahan lah. Kalau kata bros cat itu kalau dah lama cat baganya, yang tu tak perlulah kita nak buat proses satu lagi. Yang ni lebih kepada yang terkena kepada badan kita. Kalau nak menghilangkan rasa was-wasnya itu kan, itulah yang lebih baik. Sebab tu apabila kes yang babi masuk dalam masjid, saya ambil babi yang masuk dalam masjid ni, yang berlaku di Kuala Selangor ya. Jadi kalau kata memang pun dia tak masuk semua ya. Tapi diarahkan supaya tukar kapet. Bukan apa? Sebabnya kita tak boleh buat proses itu. Kalau nak buat proses itu dengan tanahnya, dengan kapet yang agak sukar, dia akan melambatkan orang yang nak solat. Lebih baik tukar kapet yang harga 30,000, 40,000, dan juga dalam masa yang sama juga dia boleh memberikan peluang juga ruang kepada orang yang nak mengeluarkan sedekah sebagainya. Sekejap je boleh ganti. Kalau tak, nanti nak buat proses itu ataupun juga di tempat-tempat yang khas, nanti orang jemaah datang tengok mana babi duduk ni. Ni macam tempat aku. Jadi dia nak kata banyak yang benda-benda yang kita akan rasa was-was begitu. Jadi dalam hal ini ikutlah kehendak yang telah ditentukan oleh pihak yang berautoriti. Wallahu a'lam.